ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Apa Nadia apa ni Kak? Dr. Nadia ada ke? Dr. Nadia dia dah. Ada Ustaz. Alright. Baik, saya hormati Dr. Nadia, pendekan yang baru, Timbalan Dekan, Puan Fariza, rakan-rakan bersyarah, dekan saya pun ada hari ini, para pentadbir, membantu-bantu tadbir, seterusnya semua sekali lah, warga Unimel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi sesi usrah kita, usrah minggu yang pertama untuk bulan Jun. Jadi sama juga macam Puan Dina tadi, saya sebenarnya cuti hari ni, tapi saya buat juga supaya sebab nanti minggu ketiga nanti saya rasa nak cuti juga sebab ada program kan. Jadi waktu minggu ketiga nanti kita tangguhlah dulu apa ni kita punya usrah ni. So disebabkan tu kita buat juga untuk minggu ni lah. Saya beritahu awal lah supaya saya tak lupa. Baik, jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam usrah ni, dan tajuk yang diminta oleh pejabat pendaftar adalah syurga yang dinanti dan neraka syurga yang dinanti, neraka yang dijauhi macam itulah. Okey. Jadi sebenarnya tajuk ni, syurga yang dinanti, neraka yang dijauhi, benda ni sebenarnya mungkin tak perlu pun untuk orang kita tahu kan, sebab benda ini adalah benda yang dah ditanam pun daripada kita kecil. Jangan nakal-nakal nanti masuk neraka kan. Jangan buat jahat masuk neraka. Buat baik nanti masuk syurga. Jadi benda tu memang dah ditanam pun, terutamanya masyarakat Melayu Islam lah di negara ini. Cumanya kadang-kadang idea kita berkenaan dengan syurga dan neraka tu kan. Jadi kalau kita tanya mak ayah kita ataupun cikgu kita dulu, nanti syurga dapat apa? Dapat semua benda dia cakap kan. Jadi kita betul lah tu kan, idea awal tu betul. Cuma kita hari ni mungkin kita nak berbincang sikit lah, ataupun apa yang sempat saya cari lah, berkenaan dengan syurga dan neraka dari perspektif Al-Quran, ataupun macam mana syurga dan neraka yang diceritakan di dalam Al-Quran. Glance lah, maksudnya hanya sepintas pandangan sepintas berkenaan dengan bagaimana syurga dan neraka yang diceritakan di dalam Al-Quran. So dengan itu kita lebih ingin menjadi ahli syurga dan minta dijauhi daripada ahli neraka. Baik, jadi yang pertama sekali saya ambil ayat dalam surah As-Sad. Yang pertama sekali boleh tengok dalam screen share yang saya tunjuk ni. Dalam surah As-Sad Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang antara benda pertama ahli syurga ni. Allah cerita jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Okey, syurga jannat ni syurgalah. Jannat actually means benda yang tertutup. Jannah ni benda yang tertutup. Jadi bila dia benda yang tertutup, maksudnya ditutupi dengan apa? Satu tempat yang dipenuhi, ditutupi dengan pokok-pokok. Yang itulah maksud jannah. Maksudnya tempat yang gedup, yang seronok lah kita duduk di bawahnya, bukanlah duduk macam duduk tengah-tengah padang pasir kan, yang tak ada apa yang bertutup, jadi kita rasa tak selesa kan. Okey, jannati adnin, syurga. Adan yang ni maksud dia adalah yang kekal. Maksudnya syurga tu dibuat untuk seseorang itu duduk di situ secara kekal. Mufattahatan lahumul abwab, maksudnya dibuka kepada mereka pintu-pintu. Okey. Jadi ini cerita pasal apa? Ceritanya adalah ahli syurga apabila dia masuk ke dalam syurga, apabila dah selesai timbangan semua, apabila nak masuk je syurga, pintu itu dibuka. Buka untuk dia. Maksudnya mufattahah ni dia dah terbuka dah, tapi dalam masa yang sama dibuka luas untuk dia, dan dalam masa yang sama ada orang yang tunggu.
Maksudnya kita kalau contoh tuan-tuan, saya buat contoh lah supaya kita lebih nampak. Kalau kita buat suatu majlis ataupun kita buat satu kenduri ke jadi ada jenis yang macam open house tu dia tutup je pintu. Jadi kalau orang yang datang tu dia kena tekan loceng, ketuk pintu kan. Assalamualaikum, lepas tu baru dia buka dan kita masuk. Okey, itu cara yang pertama kan. Ada cara yang kedua, iaitu dia buka je pintu tu. Dia orang mungkin dekat belakang sikit tempat makan tu kat dapur ke. Jadi dia orang yang datang tu, tuan rumah mungkin ada kat belakang, dia buka je pintu siap-siap untuk kita. Jadi kita masuk-masuk tu kita pun macam Assalamualaikum kan. Kita rasa macam tu kan. Dan ada cara yang ketiga, iaitu tuan rumah memang tunggu. Ada orang yang tunggu. Cik, jemput datang, masuk. Okey. So dalam tiga senario ni, mana yang kita rasa very welcome untuk datang? Yang ketiga tadilah. Yang ketiga maknanya pintu dah terbuka dan ada orang yang tunggu untuk dia. Mufattahah. Mufattahah ni dia lain daripada maftuh. Maftuh tu dibuka macam tu. Mufattahah ni dibuka luas dan dia welcome lah maksudnya. Dia welcome ahli syurga. Jadi itu antara gambaran antara banyak gambaran dalam Al-Quran. Yang ni antara salah satu gambaran lah, iaitu kita datang dalam keadaan we are very welcome. Kita sangat dialu-alukan. Okey, itu yang pertama. Okey, terus kepada yang kedua. Okey, apa lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25? Allah SWT ceritakan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihat, dan berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan juga yang beramal soleh, annalahum jannatin tajri, sesungguhnya bagi mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Okey, yang pertama sekali perkataan jannat jannat. Okey, jannat Jannat adalah jamak bagi perkataan jannah. Jannah satu, jannat banyak. Okey. Jadi antara maksud dia ataupun maksudnya adalah setiap daripada kita ini orang yang masuk ke dalam syurga itu, mereka bukan ada satu sahaja tempat, tapi ada banyak tempat kan. Mereka itu mungkin ada banyak, di 10 20 tempat untuk dia sahaja kan, Allah Taala bagi kepada ahli-ahli syurga. Jadi itu yang gambaran pertama lah, iaitu kita bukan sekadar duduk di satu tempat, tapi kita ada banyak, kita ada harta kat sana. Okey. Dan setiap taman itu dalam surah yang lain Allah gambarkan dia lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi besar, maksudnya setiap orang itu ada tanah yang besar ataupun tempat yang sangat besar. Okey. Tajri min tahtihal anhar. Okey, yang keduanya adalah di syurga juga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi syurga yang kita estate real estate ataupun tanah yang kita ada tu, contohlah tanah tu, di setiap tanah itu di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi para mufassir dia nak macam mana dia nak faham ayat ni macam mana. Jadi ada di antara mereka yang mentafsirkan bahawa tanah kita tu dia macam di atas bawah tu dia macam waterfall kan, macam ada sungai kan bawah tu kan. Jadi kita macam dekat cliff, dekat dia macam tanah tu macam terkeluar sikit daripada tempat, lepas tu bawah tu sungai-sungai. Okey, itu antara pemahaman mereka. Dan yang kedua, ada yang mengatakan tanah yang kita ada itu dia macam kaca kan, macam Istana Sulaiman kan. Istana Sulaiman yang dibuat daripada kaca. Jadi tempat yang kita pijak tu nampak air di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Okey, itu antara gambaran. Seterusnya kita sambung. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dan setiap kali mereka itu diberi rezeki daripada buah, mereka akan kata inilah rezeki yang min qabl, yang kami diberikan sebelumnya. Yakni apabila setiap kali diberi buah makanan ke, kita akan kata oh yang dulu pernah ada dekat dunia kan. Okey, jadi ada beberapa idea lah apa maksud dia. Antara dia maksudnya kita diberi makanan yang kita suka kan. Oh, kita suka, contohnya kita suka buah durian. Oh, macam durian kan. Tapi ada orang tak suka durian, diberilah benda yang lain. Tetapi tentulah rasanya tidak sama.
Tentulah rasanya tidak sama, tak macam rasa di dunia ni. Kadang-kadang kalau kita minat sangat durian pun berapa biji sangat kita boleh makan, kan? Okey. Tapi di syurga tak. Di syurga maknanya setiap kali kita makan, rasa tu macam kali pertama makan sedap, lepas tu kali kedua dia bukan rasa macam tu, dia rasa lagi baik, lagi baik, kan? Jadi gigitan pertama lain sedap, gigitan kedua lagi sedap, lagi sedap. Nikmatnya tidak putus-putus di syurga. Jadi antara nikmat yang Allah Taala bagi juga adalah setelah Allah kata kita dapat banyak tanah, yang tanah tu pun cantik, Allah cerita lagi tentang makanan di syurga. Makanannya sangat, makanan yang kita suka dan dia lebih sedap setiap kali kita makan. Okey. Apa lagi kat sini? Okey, yang kedua perkataannya ruziqu. Setiap kali mereka itu direzekikan. Direzekikan, okey. Direzekikan boleh difahami, kita tak payah pergi ambil, kan? Kadang-kadang buah tu mungkin atas pokok ke, kita alamak nak pergi ambil, malas lah. Buah dah nampak dah, Tetapi apabila dia kata ruziqu, direzekikan, maknanya seolah-olah buah itu dibawa datang kepada kita. Dahan itu direndahkan dan dibawa kepada kita. Ataupun orang yang lebih hebat, ada orang yang bawakan untuk dia. Pak potong, buka siap-siap, tinggal nak suap je. Okey, itu antara maksud ruziqu, nikmat yang ada di dalam syurga. Okey, yang last, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang disucikan, mutahharah. Okey, apa maksud bagi mereka ada pasangan-pasangan yang disucikan? Okey, dia ada dua maksud di sini. Yang pertamanya, sebahagian mufassir faham kita ada banyak pasangan lah maknanya, kan? Laki dan perempuan, sebab azwaj dalam bahasa Arab boleh membawa makna pasangan-pasangan di kalangan lelaki dan pasangan-pasangan di kalangan perempuan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua juga, azwaj boleh membawa maksud kita ada seorang, bila Allah Ta'ala dan bagi mereka pasangan-pasangan yang disucikan, maknanya boleh jadi juga maksud dia, setiap kita ada pasangan, pasangan kita mungkin seorang, kan? Mungkin seorang, boleh faham macam tu juga, maknanya seorang. Sebab ayat dia bagi mereka ada pasangan-pasangan. Jadi adakah setiap orang tu ada banyak pasangan, kan? Cuba dengar balik. Bagi mereka itu ada pasangan-pasangan. Ataupun ayat saya tukar ayat lah, kan? Diorang ni semua ada isteri-isteri. Jadi adakah maksudnya diorang tu semua ada banyak isteri? Tak, kan? Boleh jadi juga maksud dia, diorang ni semua ada isteri masing-masing, ada seorang satu isteri. Jadi boleh faham seorang, tetapi seorang tu macam mana? Mutahharah. Mutahharah, yakni mutahharah adalah yang disucikan. Okey, mutahharah juga boleh maksud dia di custom made kan mengikut selera kita, kan? Okey, maknanya kita ni kalau kat dunia lah, kan tuan-tuan, pasangan kita tu, isteri dan suami, by the end of the day, kita ni dia bukanlah kita compromise sebenarnya, kan? Kita dengan by the end kita, keputusan kita suami isteri dia adalah compromise. Compromise maknanya kita suka macam ni, dia suka macam ni, kita berhenti kat tengah-tengah. Okey, kita settle macam ni lah, kita buat keputusan yang ni. Tapi maksud mutahharah dekat sini tak, orang itu akan ikut macam mana yang kita nak. Dari segi fizikalnya ke, keputusannya ke, apa, semuanya macam mana yang kita nak. Itu maksud mutahharah. Dan yang terakhir, wahum fiha khalidun, dan bagi mereka itu dan mereka itu padanya khalidun, orang-orang yang kekal. Maknanya kita bila masuk je syurga, once masuk syurga, kekal di dalamnya. Okey, itu antara nikmat-nikmat syurga. Okey, itu antara nikmat-nikmat syurga, ataupun gambaran daripada Al-Quran berkenaan dengan syurga. Okey, kita pindah sikit. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala dedicate-kan beberapa ayat ni hanya nak cerita tentang minuman. Minuman. Okey, antara nikmat yang besar dekat syurga, daripada ribu, mungkin juta nikmat yang dalam syurga itu, salah satu nikmat yang besar adalah tentang berkenaan dengan minuman. Minuman. Allah cerita dalam surah Al-Insan ni berkenaan dengan minuman. Okey. Sebab minuman ni, kadang-kadang kalau kita di dunia ni pun kita rasa kadang-kadang bila kita chill, nak relax tu,
Kadang-kadang kita nak makan pun kan, nak steak daging ke, burger ke, ataupun makanan-makanan apa ni, masak lemak ke, kadang-kadang benda kita tak nak. Bila kita tengah chill, kita tengah relax, apa yang kita nak? Kadang-kadang air yang sedap. Jadi Allah SWT ambil perasaan kita tu dan dia cerita antara nikmat yang besar di syurga adalah minuman kan? Minuman yang sedap kan? Okey, macam dan bagaimana minuman itu dibawa kepada kita. Okey. Allah cerita wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Mereka itu dikelilingi yutaf yakni dengan bekas-bekas daripada perak dan juga cawan-cawan daripada kaca. Kanat qawarira yakni dia lutsina macam kaca tetapi dia adalah perak. Okay. Jadi bekas pun Allah cerita, bekas minuman tu pun lain macam kan, macam kaca tapi diperbuat daripada perak kan. Dan perak di syurga tentulah tak sama macam perak di dunia ni kan. Okey, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan minuman-minuman yang dibawa kepada kita itu telah disukat dengan tepat. Ayat yang ke-16 ni ceritanya, minuman yang bawa kat kita tu kadang-kadang orang tuang kita, cukup banyak sangat ni kan. Tapi dibawa tu dengan ngam-ngam yang kita nak minum. Kita biasa minum banyak tu bawa. Jadi begitu precise-nya syurga ni, dia di custom made untuk kita. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ayat seterusnya, dan mereka itu dibawa minum cawan ataupun minuman itu daripada zanjabil. Zanjabil ni actually macam halia kan, tapi kita tak tahulah, macam ada orang suka kan halia, mungkin ada orang tak suka, tapi zanjabil di syurga tentulah sedap zanjabil lah. Okay, mungkin yang ni kita tak boleh nak kongsi sikit. Mungkin ini adalah minuman masyarakat Arab yang bagi mereka zanjabil waktu tu adalah sesuatu yang sangat bernilai kan. Jadi Allah Ta'ala kata di syurga pun ada zanjabil, sebab Al-Quran ni diturun untuk mula-mula mereka adalah penerima Al-Quran yang pertama. Jadi zanjabil mungkin benda yang hebat kan, halia itu hebat untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu syurga pun ada halia kan, tapi halia yang lain lah. Seperti mana buah tadi tak mungkin sama dengan syurga. Jadi apabila kita sebut pasal syurga ni, tuan-tuan kena ingat apabila sebut saja pasal syurga, Nabi SAW apabila dia sebut tentang syurga, dia kata la ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah lihat syurga ni, wala uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah dengar, wa ma khatara ala qalbil bashar, dan tidak ada jantung yang pernah terlintas pun macam mana syurga ni. Jadi syurga adalah sesuatu yang kalau kita tidur mimpi pun kita rasa macam ni syurga kita rasa macam tu syurga. Sebenarnya bukan lagi syurga. Dan apatah lagi benda-benda yang kita pernah tengok dalam dunia itu bukan syurga. Ataupun kita mimpi pun bukan syurga. Okey, sambung sikit berkenaan dengan minuman ni. Ainan fiha tusamma salsabila. Ada sebuah mata air yang dinamakan sebagai salsabila. Okey. Okey, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan okey, yang ni level yang kedua. Yang pertama tadi, mereka itu ada minuman-minuman yang diberi kepada mereka ataupun disediakan untuk mereka. Jadi mungkin mereka akan ambil sendiri dan minum. Okey. Level kedua di dalam syurga pula, minuman untuk golongan-golongan yang hebat di sisi Allah Subhanahu taala. Mereka ini dibawa wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Minuman itu dibawa kepada mereka oleh wildan, budak-budak lelaki. Ini macam kalau kita di dunia ni macam ada waiter lah kan. Waiter pun biasanya budak-budak kan, waiter kan. Jadi ada budak-budak yang bawa kepada kita. Okey, dicipta untuk bawa minuman sahaja untuk kita. Wildanun mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kau melihat mereka, kau akan rasa dia macam mutiara kan. Nampak banyaknya orang bawa minuman ni macam mutiara kan. Okey, macam itulah. Maksudnya ada orang bawa minuman untuk dia. Okey. Okey, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana, kau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar. Jadi kau nampak untuk minuman sahaja ada banyak sekali
yang kelihatan macam mutiara-mutiara ni kan, bawa kepada kau. Apatah lagi untuk benda-benda yang lain kan. Bawa minuman sahaja pun dah begitu hebat. Jadi kau akan rasa benda yang besarnya kerajaan ni kan. Kalau kita masuk istana, kita nampak ada orang susah ni, kita rasa macam, wih, hebat kerajaan dia ni kan. Bagaimana dengan kerajaan Allah SWT? Okey, aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabra wa hullu asawira min fiddati wa saqahum. Okey, ini ada peringkat yang ketiga. Okey, ada yang lebih hebat lagi, wasaqahum, ya, ni last kali, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tuangkan minuman untuk dia, dan mereka itu dijamu oleh Tuhan mereka, syaraban tahura, minuman yang suci. Okey, yang ni adalah level yang ketiga di syurga. Yang tadi yang first ada minuman-minuman, yang kedua ada orang bawa minuman, dan yang ketiga Tuhan sendiri yang bagi dia orang minum ni. Tuhan yang sediakan minuman untuk mereka. Yang ni antara nikmat minuman di syurga. Okey, saya pun dah berapa ni, saya rasa macam tak sempat lah. Okey, yang ni yang kedua cerita tentang surah As-Saffat, cerita tentang kita ini di syurga juga antara nikmat, selain daripada minuman tadi, kita juga ada nikmat kawan-kawan. Yang ni kita bila hari raya ni kita akan rasa benda ni, tuan-tuan. Kita rasa, kita duduk rumah ni kita rasa tepu je, kita bergaduh je kerja, laki bini gaduh, anak marah. Jadi kita, bila kita keluar berhari raya tu, kadang-kadang bila kita jumpa balik kawan-kawan kita yang sekolah, masa sekolah dulu ke, yang kita jumpa dia orang, kita rasa seronok sangat. Perasaan yang kita seronok sangat itu kekal. Maksudnya company kita ataupun kawan-kawan yang mengelilingi kita ini adalah orang yang kita rasa seronok sangat dengan dia orang, dan kita akan bersama dengan mereka, dan perasaan itu kekal kan. Okey, Allah cerita dalam surah As-Saffat, fa aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaalun. Jadi mereka ni apabila duduk di syurga nanti, mereka ini akan ada kawan, mereka akan saling hadap menghadap, kawan-kawan yang kita suka tadi itulah. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Okey, berkata seorang di kalangan mereka, sesungguhnya dulu aku ada qarin, yang ni kawan rapat. Jadi masa tu cerita apa lagi ni tentang syurga, maknanya dia akan start cerita dulu masa kat dunia dulu aku ada kawan. Jadi kita saling bercerita. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Okey, dia cerita kawan yang rapat ni tadi, kawan rapat ni selalu cakap dekat aku, a innaka laminal musaddiqin, engkau ni betul ke percaya tentang Islam ni? Musaddiq maknanya engkau ni betul ke nak terima Islam ni? Aku ada kawan, kita orang baik dulu daripada kecil, tapi bila aku terima Islam, dia persoalkan aku, ataupun aku start buat baik, nak jadi orang baik, dia start petikai aku. Kau ni betul ke nak jadi orang Islam ni kan? Tak payahlah baik sangat dia kan. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Apabila kita mati esok, kita akan jadi tanah, dan tulang-tulang kita ini, adakah kita akan dihukum balik terhadap apa yang kita lakukan? Bila mati kita akan hancur. Macam mana Tuhan nak kembalikan kita balik dan nak hukum kita? Macam mana kan? Dia macam pertikai Islam kita. Kawan, ni antara ceritalah ahli-ahli syurga esok, di syurga tu. Qala hal antum muttali'un. Adakah kamu hendak melihat rakanku? Okey, jadi bila dia buat-buat dulu aku ada kawan, dia cerita aku ada kawan dulu, tapi dia selalu petikai aku dulu. Lepas tu ada orang tanya, jom kita pergi tengok dia. Hal antum muttali'un, jom kita pergi tengok macam mana dia sekarang. Lalu bila dia minta kepada Allah Ta'ala bukakan, tunjukkan kepada dia. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Allah buka hijab untuk dia tengok apa keadaan kawan dia tadi di neraka. Jadi dia petikai sangat aku dulu. Allah Ta'ala buka, ni kawan kau hari tu yang selalu petikai kau tu dalam neraka, sekarang ni tengah macam ni lah. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi dia tengok kawan dia tu di tengah-tengah neraka. Lepas tu apabila dia nampak aja macam tu, qala tallah in kitta laturdin. Demi Allah, sikit lagi kau nak tarik aku bersama engkau kan. Jadi dia rasa, kalau aku dengarlah cakap dia dulu tu, saya aku pun sekali dengan dia dalam neraka. Jadi itu antara nikmat lah saya nak cerita. Maknanya kita ada kawan di syurga, dan apabila kita nak tahu pasal kawan-kawan kita yang lain, kita tengah gosip-gosip kan. Ni gosip-gosip ni tak dosa lah. Gosip di sekarang ni dosa kan.
Di syurga sebab kita burak-burak, jadi Allah Ta'ala pun buka dan kita akan bersyukur sangat apabila kita di syurga. Okey. Now kita masuk sikit pada neraka. Okey, jadi neraka ni apa yang saya nak tegaskan saya nak buang satu idea di kalangan umat Islam ini. Sebab ada soalan hari tu saya tengoklah dalam video tu kan. Dia tanya saya ni seorang Islam, saya ni Islam. Dia tanya macam tu. Tapi saya selalu buat dosa. Tapi kalau saya masuk neraka pun tak lama kan. Maksudnya saya tak dah kekal dalam neraka. By the end saya akan masuk syurga lah sebab saya orang Islam. Betul kan? Dia tanya macam tu lah kan? Jadi idea dia kalau tak apalah masuk neraka sekejap pun, aku buat dosa ni tak apalah kan? Masuk neraka pun tapi ujung-ujung nanti aku akan masuk syurga kan? Jadi idea ni datang daripada mana? Idea ni pun bukan idea baru kan? Idea ni dah dipelopori oleh golongan Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka kata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. So kami ni jahat macam mana pun beberapa hari je masuk dalam neraka, nanti masuk syurga. Okey. Yang tu idea tu bahaya Lalu Allah Ta'ala balas kepada orang Yahudi, qul attakhastum 'indallahi ahda. Adakah engkau mengambil janji di sisi Allah? Maknanya Allah ada janji dengan korang ke benda tu? Berapa hari je korang masuk, ada ke? Jadi Allah tidak akan mungkiri janji, tapi Allah tak pernah janji pun benda tu. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, ataupun engkau ini hanya bercakap terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ma la ta'lamun, apa yang engkau tak tahu. Jadi idea tak apalah masuk neraka dulu, jangan. Kenapa? Okey. Tak apa, kenapa nanti kita pergi kemudian. Okey, dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala cerita tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Bagaimana hamba Ar-Rahman itu, hamba-hamba Tuhan yang Allah Ta'ala sayang sangat itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, yakni merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil nak ajak bercakap ataupun nak saja nak petikai dia orang ni, nak cari gaduh dengan dia orang, qalu salama, mereka akan kata dengan baik, tak apa, salama, cakap dalam keadaan yang baik. Dia orang ni tak adalah macam nak lawan balik, engkau ni dah lah tak pandai, tak ada PhD macam aku. Dia tak macam tu. Maknanya dia balas, dia rendah diri walaupun dia hebat. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang jahil ni tak semestinya orang yang bodoh. Orang jahil ni boleh sahaja orang yang pandai. Tetapi jahil means orang yang tak dapat nak kontrol diri dia. Pandai tapi sentiasa nak serang orang. Yang tu juga jahil. Dia tak boleh nak. Lawan bagi jahil adalah aqil. Aqil means orang yang dapat kontrol diri dia. Dia dapat ikat diri dia. Aqil means ikat. Aqala, ikat. Jadi orang yang berakal ini bukan sahaja ilmunya banyak, tapi dia dapat kontrol dia punya emosi. Itu maksud aqil. Okey, tak apa. Terus lagi. Antara orang-orang yang ibadur Rahman tadi, apa yang mereka minta kepada Allah? Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna. Mereka yang mengatakan, wahai Tuhan kami, isrif 'anna, palingkan daripada kami azab jahannam, azab neraka. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azabnya adalah sesuatu yang gharam, gharam yang mengertikannya, yang diketahui lah. Azabnya sangat dahsyat. Jadi antara permintaan ibadur Rahman, dia orang ni, ya Allah, jangan masukkan aku langsung dalam neraka. Jangan masukkan aku lama, bukan jangan masukkan aku lama, tapi jangan masukkan langsung, dan jangan palingkan terus aku, jangan bagi aku nampak pun neraka tu. Itu antara doa ibadur Rahman. Okey, kerana ibadur Rahman tahu innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk mustaqar dan juga muqam. Mustaqar ni tempat sementara. Mustaqar means tempat, kalau kita mungkin pergi belajar satu tempat tu, kita duduk situ 5 tahun, itu namanya mustaqar. Kalau kita memang dah beli tanah kat sini, akan tinggal kat sini, akan beranak pinak, yang tu panggil muqam. Jadi orang-orang ibadur Rahman tahu, dia tahu bahawa neraka itu adalah tempat-tempat persinggahan, tempat duduk sementara yang buruk, dan juga kalau kita nak kekal lagilah buruk di neraka itu. Okey, yang ni kita tutup kita punya usrah ni dengan
cerita tentang ahli-ahli neraka dan juga ahli-ahli syurga dalam surah Az-Zumar. Allah SWT sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu dibawa masuk. Wasiq maknanya dipush masuk macam tu. Ditolak-tolak kan. Kita kalau apa, ada apa, ada lubang api dekat depan kita kan. Jadi kita memanglah kita tak nak, kita nak ke belakang, panas-panas nak berundur kan. Tapi kita, kalau orang-orang kafir ini, mereka itu ditolak masuk, ditolak daripada belakang masuk. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, ke dalam jahannam zumara. Zumara berpasukan pasukan. Maknanya zumara ni maknanya berpasukan-pasukan. Maknanya ada beberapa grup ni, semua itu tolak masuk ke dalam neraka. Jadi grup-grup ni siapa? Grup-grup ni kita esok atau bukan kita lah kan, orang kafir itu dia akan digrupkan mengikut dosa mereka kan. Ini adalah golongan-golongan yang suka makan riba contohnya. Okey, ni grup dia kan. Ni golongan yang suka buat dosa-dosa yang besar. Yang ni suka buat berzina dan sebagainya. Grup-grup tolak semua masuk neraka. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila dia sampai je dekat neraka tu, maksudnya pintu neraka itu tertutup pintu dia. Futihat abwabuha, bila dia orang sampai barulah pintu itu dibuka. Okey. Lalu apabila dia orang masuk dalam tu, jadi apa antaranya, maknanya Allah nak bagi gambaran juga neraka ini, pintu ini sentiasa ditutup. Allah Ta'ala tak mahu kita masuk neraka. Pintu itu ditutup. Berbeza dengan syurga. Syurga itu dibuka pintunya luas. Kan kalau kita macam dewan tu kan nak buka tu, buka sikit kan, kita buka habis. Yang tu syurga. Tapi neraka ni ditutup rapat. Bila ditolak sampai rapat baru dibuka. Futihat abwabuha. Pintu neraka baru dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, lalu penjaga neraka itu dia akan kata, alam ya'tikum rusulun minkum. Bila masuk je ahli-ahli neraka ni, malaikat yang jaga neraka tu akan tanya kepada orang neraka ni tadi, bukankah telah datang kepada engkau rasul-rasul di kalangan engkau? Jadi daripada zaman Nabi Nuh ataupun Nabi Adam dulu, orang-orang yang masuk neraka ni akan ditanya kan, bukankah ada rasul yang datang? Yatluna alaikum ayati rabbikum. Okey, jadi yang tu antara gambaran orang-orang. Okey, yang kedua adalah gambaran tentang ahli-ahli syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Okey, sama juga tadi. Orang-orang yang bertakwa juga, yang bertakwa kepada Tuhan mereka, ditolak masuk. Maksudnya dia tolak cepat masuk syurga kan. Jadi dia orang ni pun sama, bukan orang neraka saja, orang syurga pun cepat dah settle semua ni, tolak cepat masuk syurga. Ila jannati zumara. Apabila dia orang masuk syurga, zumara berkumpulan. Jadi ada orang, kumpulan itu juga dipahami maknanya kita ada tim kita dalam syurga pun. Okey, ni golongan-golongan yang rajin berpuasa, golongan yang rajin sedekah, golongan yang bertakwa kepada Allah, yang bangun qiyamul lail contohnya. Jadi yang ni semua dikumpulkan, di push masuk dalam syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Okey. Apabila mereka sampai sahaja, wa futihat abwabuha. Jadi ada wa. Kat sini ada wa tau. Okey. Kat sini ada wa. Beza dengan yang tadi tu. Yang ni tak ada wa. Wa ni memberi gambaran pintu tu memang dah terbuka. Dalam keadaan pintu itu dah terbuka dah. Dia orang ni tolak masuk syurga, pintu dah terbuka dah. Wa qala lahum khazanatuha. Lalu malaikat yang jaga pintu syurga tadi tu, yang akan bagi salam kepada kita, salamun alaikum. Dia akan sebut assalamualaikum. Sejahtera atas engkau. Okey. Sama juga dengan situasi tuan rumah yang ajak kita ke rumah tadi kan. Dia assalamualaikum, jemput masuk. Selain daripada itu, kadang-kadang apabila kita pakai baju cantik kita punya kasut ke, cantik kasut kan. Sama juga situasinya, malaikat itu akan kata tibetum. Bila kita masuk je, dia bagi salam kepada kita, dia welcome kita, lepas tu dia puji kita. Tibetum. Baik sungguh korang ni kan. Dia puji kita, korang ni orang baik ni kan. Jadi dia puji, selain dia terima kita, dia puji kita. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalamnya khalidin. Malaikat tu cakap, masuk kat sini kekal, stay kat sini forever kan, forever and ever. Okey.
Okey, jadi kita tutup dengan perkataan ini, waqalu alhamdulillah. Okey, apabila kita masuk je syurga tu, apa perkataan pertama kita sebut? Orang-orang ahli syurga tu semua akan kata alhamdulillah. Alhamdulillah allazi sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan kami janjinya. Okey. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan juga, apabila kita masuk jalan syurga, kita perkataan pertama kita sebut alhamdulillah, dan alhamdulillah di sini yang memang alhamdulillah sealhamdulillahnya. Kadang-kadang kita dapat satu berita baik, dapat 9 alhamdulillah. Alhamdulillah kita sebut tu, ini adalah climax bagi semua alhamdulillah. Yang ni bila kita masuk je syurga, setelah beribu tahun kita di mahsyar semua tu, kita masuk je syurga, alhamdulillah. Inilah alhamdulillah yang paling besar yang kita nak. Saya doa untuk diri saya dan juga semua supaya kita dapat sebut perkataan ni apabila kita masuk dalam syurga. Jadi apabila kita sebut alhamdulillah, kita kena ingat satu benda, alhamdulillah yang kita sebut hari ni, harapannya supaya kita di sana juga sebut alhamdulillah. Allah Ta'ala alam. Saya ingat sampai sini dulu kita punya usrah berkenaan dengan syurga dan neraka. Jadi saya bukalah sebagai usrah, kena bukalah untuk siapa-siapa yang untuk perbincangan kalau ada, silakan. Okey, tak ada. Okey, jadi saya tutup dululah kita punya perjumpaan pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada hadirin hadirat, puan dekan semua yang hadir. Sampai sini dulu kita punya pertemuan. Kalau tak ada apa lagi, Tuan Haji pun tak ada. Biasa Tuan Haji ada. Dekat ni alhamdulillah Ustaz tak ada. Dengar-dengar syahdu je. Harap-harap diorang ni semua janganlah jadi ahli syurga, janganlah jadi ahli neraka. Alhamdulillah. Amin amin ya Rabb. Baik, terima kasih semua di atas kehadiran. Terima kasih Tuan Haji Zamri atas doanya. Jadi kita tutup dulu kita punya perjumpaan ini dengan kafaratul majlis dan surah al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sama-sama. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih Ustaz.